Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Mak. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar. Kita kongsi rezeki barulah barakah. So, apa khabar rakan-rakan Mak yang berada di seluruh dunia, yang berada di seluruh Nusantara? Semoga sentiasa dirahmati Allah. Dan sekiranya anda mengalami sebarang gejala penyakit, jangan lupa jumpa pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. So, hari ini Mak bersara luar. Mak bersara luar daripada pondok ataupun teratak. Tapi Mak lebih selesa panggil pondok lah. Sebab pondok ni adalah pemiliknya adalah rakan Mak. Yang Mak pernah tunjuk sebelum masa awal pembuatannya. Kos yang menelan belanja hampir sudah mencecah RM30,000. So, inilah hasil kejadiannya. Walaupun belum siap sepenuhnya, khususnya di bahagian dapur. Tanpa Mak shoot di bahagian hadapan lah. Nanti kita akan masuk ke ruangan dalam. Apa yang menarik perhatian Mak ini adalah kalau kita tengok dari segi cara dan pembuatannya, seni banner yang dilakukan ini. Nampak di hujung bumbung ni ada konsep Islam Hadari. Nampak begitu cantik dan menarik lah. Dan di kawasan ini kalau kita lihat memang dia punya environment nenas. Semuanya adalah nenas. So ni semua adalah nenas. Keistimewaan pondok ni, jom kita masuk ke dalam. So, Mak pun dah masuk di bahagian ruang dalam rumah ni. Inilah ruang dalam rumahnya. Tak sebesar mana, tetapi sesuailah untuk mereka yang duduk bersendirian. Khususnya bagi mereka yang bujangan, bolehlah duduk rumah ni. Dengan langsir baru. Nampak langsir baru. Dan diletakkan kalimah Allah Muhammad ni di sudut ruang tamu. Dengan sofa yang berwarna kelabu ini. Bersesuaian dengan konsep warna dinding lah. Mak ni bukan pakai hiasan dalaman. Tetapi apa yang menarik ni, kalau kita lihat juga sebuah TV Panasonic diletakkan di ruang tamu ni di tepi dinding. Langsir yang berwarna coklat dan juga aircon untuk keselesaan lah, untuk menunjukkan ruang tamu ni. Ni dia. Dan juga hiasan ini diletakkan antara momen-momen yang terindah yang pernah dilakar sejarah, diletak di bahagian atas TV lah, agar dia nampak ruang itu lebih berseri. Dan tengkolok dan juga keris, ni tengkolok melambangkan Malaysia, melambangkan budaya Melayu yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, bak kata pepatah. Simple tetapi ia sangat menarik. Apa yang istimewanya kalau kita lihat ni, Mak cuba buka tingkap ni. Tingkap ini dia ada lapisan. Lapisan dia ada dua lapisan berpetak-petak ni. Nanti Mak akan tunjukkan juga bagaimana proses tingkap ini dibuat. Mak akan pergi ke tempat pembuatan ukiran kayu. Kalau kita lihat, Mak ni pendek, Mak tak pasalah menonjek. Aduh. Okey. Dia buka, kita tengok. Ni tingkapnya boleh dibuka begini rupalah. Dia buka sebahagian, separuhnya tak dibuka. Namun kita boleh buka habis. Kita tengok di luar jendela. Teringatlah lagu-lagu Zapi yang tinggal. Masih ada rumah lama tinggalan ayah. Itulah lagu Zapi yang tinggal Ramlaram yang dia kata, pulang abang, pulang saudaraku, masih hijau di desamu ini. Bayu masih seperti dahulu, hujan rintik dihias pelangi. Itulah sebahagian lagu daripada Ramlaram lah. Sesuai lah apabila kita duduk kat jendela ni. So kita bergerak untuk menuju ke ruangan bilik dia. Bilik dia, kita tengok macam mana ruangan bilik dia, keistimewaan biliknya.
Okey, ini ruangan bilik. Kita buka api dia. Nampak? Ruangan bilik dia comel je. Simple, tapi dia sangat menarik. Simple untuk kata bujang lah. Dia letakkan satu katil untuk bujangan. Ni dia, nampak? Okey, kemudian ada satu meja lah untuk kita menyikat rambut ke menyolik ke kan. Ni dia satu. Kau nampak kabel lekat. Kabel lekat. Itu nampak tu sejadah. Jangan lupa suruhlah anakmu bersembahyang sedari umurnya 7 tahun. Bimbing mereka lakukan kebaikan, mati dan hidup kerana Tuhan. Sesuailah nampak sejadah tu kan. Itulah teringatlah lagu-lagu kan. Selepas azan dulu adalah lagu tu. Tapi dia menurut ni cerita pemilik ni, rumah ni belum siap sepenuhnya. So di bahagian dapur belum dapat lagi nak disiapkan. Namun dia siapkan di bahagian ruang bilik tidur dan juga ruang tamu di rumah ni lah. Tapi Alhamdulillah sangat menarik pada mak, simple, cantik, menarik. Mak ambil lagi sekali di bahagian sudut ruang tamu. Bolehlah kita nak santai-santai, rehat-rehat ni kan. Kalimah-kalimah ni perlu kita gantung agar segala jembala setan, makhluk apa-apa dia akan takut dalam rumah ni kan. Bak kata lagu Soimah, setan apa yang membuat gugur imanku, setan apa yang membuat gelap hatiku. Lagu Soimah, lagu Indonesia tu. Setan apa? Panas, 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 kata dia. Inilah sebagainya. So nanti mak akan tunjukkan juga tempat bagaimana proses ukiran tingkap ini dibuat. Kita jumpa selepas ini. Okey, ini yang paling menarik. Ini yang paling istimewa. Nampak tak mak ambil lagi dari bawah. Ni dapur dia belum siap, tapi meja untuk minum-minum kopi dah siap. Nampak? Ini adalah hasil daripada kayu. Kayu dalam tanah. So, kawan mak ni ada juga yang pakai untuk buat perabot. Ada juga pakai buat ukiran. So, dia ambil kayu ni dengan kreativiti dia, dengan idea dia, maka terhasillah tunggul kayu ni menjadi meja dan dipasangnya permukaan ni diletakkan kaca. Dan di bawah-bawah ni kita boleh taruh something lah. Ni kita boleh taruh something. Tangan mak nampak? Ni kaca, boleh taruh something lah. Nak taruh buku ke, surat khabar ke, majalah ke, agar tidak dicakar oleh kucing. Ni nampak? Istimewa kan? Ini anggaran dia kalau tak silap upah dalam 300 ke 400 gitulah untuk upah jadikan ni. Ni nampak cantik kan? Okey, nanti mak nak bergerak menuju ke tempat ukiran kayu. Okey, bertemu kembali dalam channel mak. Okey, sebagaimana yang telah mak janjikan, kini mak berdesup pergi ke tempat pembuatan ukiran kayu ni atas nama pemiliknya Rahmanah, tetapi bersama usaha anaknya Imran. Bukan Imran Ajmain 1000 tahun tu bukan, dia Imran. So mak nak tunjukkan keistimewaannya ukiran-ukiran yang terdapat di bengkel Imran ni. Kalau kita tengok di depan mak ni adalah satu ukiran yang mak rasa menarik, dinamakan pagar musang. Pagar musang, orang itu orang mana panggil pagar musang tu? Orang Pantai Timur. Orang Pantai Timur kata pagar musang. Kalau orang Perak kata jaring. Dan orang Johor panggil apa? Ruji-ruji. Ruji-ruji. Papan kekisi. Papan kekisi. So, ni dia pagar musang ni untuk anjung Ya. Ya, untuk anjung lah. Nampak untuk beranda. So ini adalah dia punya kaki-kaki dia ni. Nampak boleh pegang, boleh diri, nampak ni. Nampak menarik lah. So ini dia juga ini untuk di bahagian atas lah. Atas kalau kita buat ceiling rumah tu di bahagian sudut tu nampak. Sebab yang menarik ni yang boleh mak katakan
pemilik ni, Imran dan juga Rahman ni, dia anak beranak ni, dia tidak dapat pendidikan untuk belajar di mana-mana lah untuk ambil kos. Tetapi dia belajar dengan inisiatif dia sendiri saja. Dia buat ni. Jadi dia orang kata taklah kau nak belajar universiti. Jadi tak semestinya kita ni nak kena pergi overseas, nak buat belajar ukiran kayu, nak buat apa, tak perlu. Sebab idea dia tu boleh diguna pakai, sangat menarik. Sebab maka terhasillah. Sekarang ni dia sedang sibuk buat spin tunjuk spin. Ni kayu spin dia yang mak tengok kita tunjukkan. Kayu spin ni dia nak buat pintu. So maka terhasillah. Ni pintu dia. Pintu dia. Ni pintu dia, nampak? Ni cukup menarik lah. Kemas. Sampai ke bawah mak tunjuk. Banyak sebenarnya. Ini pakai kayu apa ni? Ni tunjuk langit. Nampak dirikan. Pegang. Nampak ni. Ini biasanya orang letak di bahagian bumbung atas kan. Tunjuk langit. Nampak cantik. Sebab dia punya tu nampak dia punya tu licin, halus. Ukiran dia ni nampaknya teliti. Dia buat tu orang kata bukan cincai. Bukan cincai-cincai. Sebab harga pun dibagi ni dengan penuh kasih sayang. Kalau harga kawan-kawan, dia sama rata, dek. Dia tak kira kau BIP ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, harga tu sama. Yang penting kau berpuas hati. Ini namanya kayu tunjuk langit. Tunjuk langit sebab dia berada di atas bumbung kan. Naik ke atas tunjuk langit. So istimewa. Yang ini dia dah buat dalam proses, belum siap lagi dia punya lancip dia tu belum siap lagi. Nampak? Ni dia. Sangat menarik. Mak tertarik juga. Ni nampak? Tu menarik. Menarik kan? Semua dia buat sendiri ni. Inilah bengkel dia. Ni dia sedang siapkan pintu. Walaupun dia taklah banyak sangat penggunaan mesin dia, ada mesin ni. Nampak? Ni mesin apa ni, Rahman? Mesin potong. Mesin potong. Selebihnya dek dia gunakan tangan, dek. Menarik tak? Dia sentar, dia gosok. Ni bulan puasa ni dapatlah dia siapkan banyak. Kita pun tak nak berjemur, tak nak berpanaskan. Menahan lapar dahaga, kan? So dia buatlah kerja ni. Dan alhamdulillah kan nampaknya kawasan-kawasan di setempat ni banyak yang ambil daripada Rahman ni. Dia punya contoh-contoh dia. Nampak? Contoh menarik. Nanti mak nak ambil di bagaimana hasilnya di hadapan rumahnya. Inilah bengkel dia. So bagi yang berminat untuk menanya sebarang soalan, bolehlah call di nombor 011333158990. Mak ulang Imran. Siapa yang nak tempah, yang nak tanya tentang buat ukir-ukiran rumah ni, bolehlah call 011333158990. Mak tunjukkan. Mak dekatkan. Nampak? Imran. Nampak Imran, dek. Budaknya pun boleh tahan juga. Rasa single lagi tu. Okey, cantik. So mak nak bergerak ke bahagian hadapan rumah dia. Okey, sekarang mak ni berada di pekarangan rumah rumah pemilik inilah, Rahman. Kau tengok dia punya bahagian bawah ni. Untuk mengelakkan sebarang binatang-binatang monyet ke musang ke masuk, so dia buat pagar di bahagian bawah rumah dia ni. Dan kalau kita tengok keistimewaan tingkap ni adalah hasil daripada tangan dia. Menarik kan? Rumah nampak unsur tradisional Melayu, dek. Di bahagian atas tu pun ada ukirannya, sangat menarik. Nampak? Inilah istimewanya rumah dia. Saya datang sini pun tengok pun saya rasa macam tertarik. Tertarik dan menarik. Ni dia. Kalau kita tengok ni. Dek, mantap, dek. Mantap. Kau tengok. Hai. Siapa tak pernah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Banyak sangat lagu Inai Mak, nampak? Ini adalah sentuhan tangan Imran dan juga Rahman. Nampak? Menarik. Bagaimana pintu yang akan mak buat tadi, samalah desain dia. Di bahagian atas pun orang panggil awan larat pelisir. Papa ukir pelisir kata dia, dek. Nampak je dah gerimis, tak menjadi masalah. Tapi memang sangat menarik lah.
di bahagian pintu masuk rumah Rahman ni. Cantik. Boleh. Nampak. Boleh buka. Naikkan balik. Boleh buka. Dia boleh buka ni. Kenapa dia buat begini rupa? Salah satu puncanya mak rasa musim-musim COVID ni, musim-musim pandemik ni, kalau nak letak barang tak payah masuk rumah, tolak je, letak je barang kat situ. Istimewanya. Dia kata dia boleh jatuhkan Mak tengok nampak dia boleh jatuh. Tapi yang nak tingkap begini rupa, bolehlah menghubungi nombor talian yang mak bagi tadi. Harga dia bagi memang kasih sayang, dik. Mantap, dik. Cantik. Pintu ni boleh buka di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Kalau kita tengok ni, cuba tunjukkan sekali buka dan tutup tadi di bahagian atas. Luar boleh. Tengok tengok. Dia buat macam tu, kemudian dia buka, boleh buka sebahagiannya, boleh buka sampai ke bawah, kemudian boleh lapangkan terus. Nampak menarik kan? Sesuai dengan warna langsir. Pandai si Rahman ni menghias. Isteri dia lah kot menghias. Tak mungkin dia menghias. Dia tahu ukir je. Kita tengok rumah. Yang istimewanya, antara kreativiti ni, oleh kerana berhampiran juga dengan kawasan pantai ni, mak tunjukkanlah. Paip air ni, dik, dia buatnya unik. Mak pun tengok, nak ketawa pun ada. Tapi fikir-fikir buat apa mak nak ketawa? Antara idea yang menarik lah. Dia letaknya kulit siput ni dekat batang paip. Kau tengok. Menarik tak? Cantik tak? Tak ada orang buat, dik. Jangan kita jumpa. Ini mahal ni, dik. Kita tengok. Kulit siput dia letak kat sini. Nampak? Nampak menarik kan? Pandai, idea yang sangat bagus. Kita tengok rumah dia. Pintu masuk dia. Orang semua red carpet ni, carpet hijau, dik. Nampak rumah dia? Menarik kan? Pintu dia. Dia buat cermin, dik, di bahagian sini. So kadang-kadang kalau kita nak pergi kerja, nak pergi office, nak pergi pasar malam, tudung pin kita tanggal ke, tak payah nak masuk dalam rumah. Tengok dekat bahagian sini saja. Sesuaikan nak sikat rambut kadang kat luar dia, tak payah nak masuk dalam. Ni dia pintu dia. Rumah pemilik ni, dik, grill, dik. Maklum lah kan, orang usahawan, orang bisnes. Kadang-kadang simpan duit dalam banyak. Di tergamaknya. Cantik kan? So dia letakkan juga kayu, orang kata ni panggil apa, Rahman? Tertengkat bolehlah kita panggil tertengkat. Kalau DIY dia pakai besi kan. Mak pun selalu beli kat DIY. Ni boleh letak macam-macam kat sini lah. Kalau pos laju dan tu barang, orang tak ada, dia letak je kat atas tu. Tak payah masuk rumah. Musim-musim COVID ni kan. Nampak menarik ni, menarik. Kita tengok dia apa lagi yang ada di kawasan Rahman ni. Ini. Mantap. Kita tengok. Kita tengok. Ni tempat apa? Store. Store simpan barang, dik. Dia kata ni ukiran-ukiran yang ditempah oleh orang ni, masih nampak dia buat. Dia jaga betul-betul, dik. Takut hilang kan barang mahal. Kau tengok, ni adalah barang-barang yang tersiap. Tunggu pemiliknya datang ambil. Disimpan kat sinilah. Boleh call nombor yang mak bagi tadilah. So, ni tempat santai untuk bincang harga. Kalau nak bincang harga, duduk kat sinilah. Ni tempat memang dia buat khas untuk kalau customer datang, klien datang, nak beli, nak bincang harga, dia bincang kat sini. Kau nampak lubang? Kau nampak lubang tu? Kalau setuju pun tak setuju, masukkan. Kalau malah nak cakap, masukkan surat dalam tu. Nampak ni? Kau nampak? Ni nampak. Ni tempat santai. Nampak? Cantik ukiran ni tak? Pandai Rahman ni. Rahman ni kawan mak sebenarnya lama dah. So masing-masing dah ada ruang sendiri. So bidang dia ni, bidang mak celoteh selain daripada masak. Si Rahman ni ukiran. So siapa yang nak, bolehlah kontak nombor yang mak bagi tadi. Imran. Okay, kita jumpa selepas ini. Okay, sebelum mak mengakhiri mak punya konten, mak pergi ke bahagian belakang. So inilah tempat proses jugalah dia potong kayu, dia nak mengukir kayu. Inilah tempat dia. Walaupun bengkel dia tak sebesar mana, dik. Namun kita harus memberi sokongan yang padu kerana dia merupakan anak tempatan yang begitu berusaha untuk memastikan kelangsungan hidup setanding dengan mereka yang telah lama melakar kemajuan di persada antarabangsa. Namun istimewanya Rahman ni, dia tak pernah kenal erti putus asa. Mak kenal dia dulu, mak tak tahu bahawa dia ada kemahiran untuk mengukir. Tetapi apabila masing-masing dah ada haluan sendiri, serupanya Rahman ni berbakat dalam ukiran. So dia teruskan untuk ini adalah merupakan sumber pendapatan beliau. Dan rata-rata ramai kawasan-kawasan rumah yang buat rumah ni,
rata-rata mendapatkan hemat nasihat daripada dia untuk mendapatkan ukiran bagaimana tingkap, bagaimana pintu, segalanya lah. So Rahman adalah tempat mereka mencurah dan mendapatkan pandangan. So bagi mereka yang nak, bolehlah menghubungi 01133315890 Imran. Kita tengok. Inilah Imran, anak kepada Rahman. Mak nampak. Manis orangnya. Mak ambil separuh je muka dia. Okey, kita sebelum mak nak bergerak pulang ni, kita tunjukkanlah. Sampai ke petang ni dia masih lagi melakukan aktiviti kerja. Inilah bengkel dia. Simple je. Tapi you all boleh contact nombor yang mak bagi. Okey, kita jumpa selepas ini. Okey, nampaknya sampai di sini saja konten mak. Semoga kita berjumpa lagi, insya-Allah dengan konten yang berbeza. So, inilah pandangan dari sudut hadapan rumah yang mak cakap di awal tadi, dan ukiran-ukiran ini hasil daripada kreativiti Imran dan Rahman. Dia anak beranak mengusahakan ukiran kayu. Yang berminat bolehlah menghubungi talian yang mak bagi tadi. So ini di bahagian hadapan. So ada anjung di bahagian depan. Semoga kita insya-Allah berjumpa lagi dengan konten yang lebih menarik. So jangan lupa like dan subscribe, dan terima kasih bagi mereka yang telah pun mendukung usaha mak selama ini. So jangan lupa scroll dan komen di bahagian bawah. Sebelum berpisah, sambutlah salam manis, salam hormat dari mak. So kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.